So seperti biasalah, cikgu ucapkan selamat datang kepada semua kelas. So hari ni kita nak sambung tajuk kita teknik menjawab soalan geografi. Geografi PT3. So hari tu cikgu dah tunjuk soalan tahun 2019 kan. 2019 tu tahun pertama KSSM bermula lah. So sebab KSSM ni silibus baru. Sebelum tu ada PT3 tapi silibus lain. So first time exam KSSM ni tahun 2019. Sepatutnya tahun ni tahun kedua lah, tapi tak ada kan PT3 tahun ni. Sebelum kita nak mula, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya? Cikgu tunjuk balik sikit. Siapa yang minggu lepas tak datang tu, tak join kelas tu, so kamu sambung tengoklah bahagian B ni. Bahagian A kamu dah miss, kamu boleh tengok video dekat Google Classroom tu. So bahagian B cikgu nak tunjuk balik sikit yang minggu lepas yang cikgu tunjuk tu kan. Sebab nanti kamu nak cari rujukan grade tu, nanti tak ingat. So bahagian B ni dia ada 4 soalan. 4 soalan kena jawab semua. 4 tu nampak sikit tapi banyak. So kita tengok. Cikgu tunjuk balik sikit lah format dia untuk pelajar yang baru join hari ni. Soalan dia, soalan pertama 15 markah. 15 markah, peta topografi lah. Yang kita nak buat hari ni peta topografi. Soalan nombor 2, 15 juga. Soalan dia graf ataupun carta pie. Yang ni kamu belajar form 3. So soalan form 2 tak akan keluarlah graf atau carta pie. Cikgu ganti dengan soalan lain. Tapi PT3 memang graf atau carta pie sahaja. Macam soalan 1 pun peta topografi sahaja. Dia tak akan keluar benda lain. Soalan 3, 10 markah. Yang ni dia akan keluar peta. Macam peta kawasan, peta kawasan pengangkutan, iklim semua tu lah. Soalan 4, 10 markah juga. Dia akan keluar rajah. Dia ada gambar rajah, foto macam tu lah. So 4 soalan ni 50 markah. Kandungan dia tingkatan 1, 2 dan 3. Sebab tu kamu nak kena belajar tingkatan 2 ni. Serius. Sebab tahun depan form 3 masa tak banyak. Kamu dah masuk sekolah bulan Mac kan. Takut tak sempat kita nak buat ulang kaji. So kalau kamu tahu awal, tak payahlah kamu kelang kabut. So kita tengok bahagian B ni. So cikgu tak tunjuk dah soalan tu yang minggu lepas. Nanti baru cikgu tunjuk. Sebab takut tak sempat masa hari ni. Sebelum kita masuk, ada soalan nak tanya tak? Jun Sam, ada soalan nak tanya? Tak. Boleh ingat lagi ya. Cikgu harap kamu pay attention sebab nanti dia ada calculation tu, pengiraan. Kita tengok. Hari ni terus cikgu masuk yang peta topografi. Fokus pada peta topografi saja. Kamu nak tahu peta topografi tu apa? Yang ni lah. Yang ni adalah peta yang akan keluar dalam PT3 nanti. Akan di print warna, color macam ni. So dia ada petunjuk dekat tepi ni. Dan kamu kena rujuk dekat petunjuk ni lah. Tapi untuk exam yang biasa, macam exam pertengahan dengan akhir kan, cikgu tak guna peta ni lah. Untuk yang tahun ni cikgu buat, cikgu guna peta yang simple. Tapi yang ni memang untuk PT3 punya. So form 3, next year kamu masuk form 3 tu, kamu akan guna peta ni. Cikgu dah beli ada 5 set. Untuk PT3 punya, kamu akan guna peta ni. So soalan 1, peta topografi. So kita tengok. Kita imbas balik lah. Yang minggu lepas kan. Siapa yang tak tengok tu, kamu pay attention. Siapa yang baru join minggu ni. Kat bawah ni nama dia garisan timuran. Garisan timuran ni, dia bergerak ke timur. Kenapa kita panggil timuran? Sebab dia bergerak ke timur. Tapi garisan dia menegak ni, straight ni, ke atas ni. Macam 28, 29, 30, 31 kan. Ni garisan timuran lah. Dia bergerak ke timur. So kamu tengok yang sebelah sini pula garisan utaraan.
dia bergerak ke arah utara. Sebab itulah nama dia utara. Tapi garisan dia yang mendatar ni. Okay, yang straight ni. Okay. So, kita tengok. Yang ni lah. Kamu nak kena cari rujukan grid 4 angka, 6 angka kan. Okay, cikgu ulang balik. Yang 4 angka tu macam ni. Contoh RG1056. Maksudnya dia ada 4 nombor je kat sini. Okay, dia ada 4 nombor. Yang 6 angka ni dia ada 6 nombor lah. Macam 10756 macam tu. Okay, so kamu ingat balik cikgu tunjuk lagi sekali. Okay. Boleh nampak? Ada tak siapa-siapa ada masalah tak nampak skrin dia? Tak ada Okey, siapa yang tak nampak tiba-tiba hilang, kamu keluar balik. Keluar balik Google Meet tu maksudnya kamu tekan button merah tu kan, keluar balik lepas tu masuk balik. Nanti akan dia nampak skrin. Sebab kadang-kadang ada pelajar dia dah hilang skrin ni. Okey, so 4 angka. Ingat lagi tak cikgu tunjuk minggu lepas? Okey, yang tegak tu garisan timuran yang bawah tu. Okey, yang mendatar kat atas tu garisan utaraan. So, kita tengok yang kawasan gelap A tu kan. Okey, kawasan gelap A tu. Okey, so kita tengok. Kamu cari yang bucu bahagian barat daya ni lah. Okey, bahagian barat daya. Okey, kawasan X tu. So, X tu adalah 12 dan 22. So, garisan timuran dia 12, garisan utaraan dia 22. So, macam mana nak baca RG tu? RG 1222 lah. Okay, bagi pelajar yang baru masuk, kamu ingat balik. Yang ni kamu belajar bab 2 tau hari tu. Form tu bab 2. Okay. So, yang ni 6 angka pula. Okay, 6 angka. Mungkin skrin kamu tu dia keluar lambat tau. Okay, skrin handphone kamu tu yang cikgu tunjuk ni dia keluar lambat. So, suara saya mungkin dia cepat. Dia tak sama tau. Tapi so kamu kena tengok lah. Sebab internet dekat rumah kamu mungkin dia tak selaju. Dia tak boleh mencapai yang cikgu punya internet ni. Tak sama. Okay, so kamu tengok yang B. Titik B ni pula. Okay. Rujukan 4 angka dia dekat X tu. Okay, so kamu tengok 14 lah sini. Okay. Garisan timuran dia 14. Utaraan dia 23. Okey, tapi kita bukan nak cari kawasan, kita nak cari titik. Titik B ni. Titik. So kita kena buat ni lah pembahagian. 1 2 3 4 5 6 7 kan, yang macam point tu 14.1, 14.2 sebab sini 15 kan. Okey, so kita nak cari pembahagian. Yang ni pun kamu dah belajar. So kita tengok titik B ni dia kena dekat nombor berapa? Ni. Nampak tak? Kan? Dia kena dekat nombor 5 lah. So, nombor 5 dia 14. 14.5 lah. 145. Kan? 145. Okey, lepas tu kita tengok yang utaraan ni pula. Okey, sama juga kita buat pembahagian. Kalau kita nak cari yang RG 6 angka, memang kita nak bahagi macam ni. 1 sampai 9. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yang tengah ni mesti 5. Okey. Dia macam point tu. Okay, so yang ni pun 5 juga. B tu 5 juga. So 2, 3, 5 lah. Kenapa 2, 3? Sebab sini 2, 3 kan. Okay, so RG 6 angka dia adalah ni lah. 145 ni. Dia join dengan 235. So dia jadi 145, 235. Okay, boleh faham tak? Yang minggu lepas tu kamu buat ulang kaji balik lah. Tengok yang ni sebab nanti kamu nak cari apa? Ciri fizikal dalam tu. Dalam RG nanti kamu tak ingat kan? Okey. So cikgu teruskan lah. Kalau ada soalan kamu buka mic tanya. Okey. So cikgu nak tunjuk semua sekali lah yang ni. Okey. Tengok. Cari kawasan tu. Cari kat situ. Barat daya X tu. Okey. RG 4 angka macam tu. Okey. 6 angka ingat titik. Bukan kawasan. Okey. 14, 23. Okey, cari pembahagian.
Okay, RG 6 angka macam tu. Okey, boleh tak? Sebelum kita jawab soalan, ada tak soalan nak tanya? Ada. Tak ada. Okey, siapa pula tu nak masuk? Siapa pula nak masuk? Tak ada. Okey. Sebab cikgu punya ni dia ni sikit. Okey, tak ada. So kita sambung balik lah. Okey, kita tengok yang ni. So kamu tengok. Yang ni dalam buku teks kamu tu. Cikgu ambil buku teks kamu. Okey. Garisan apa ni? Timuran dia 31. Utaraan dia 53. Sebab kamu tengok rujukan grid 6 angka dia 314, 533 kan? Okey, so kamu tengok ni kilang. Kita nak cari kilang. Yang merah tu kilang. Kilang tu titik. Okey. So titik, untuk nak cari titik mesti RG 6 angka lah. So kamu tengok sini 4. Okey. 4. Sini berapa? 3. So kamu baca 314. Okey. Sini pula 533. Macam tu lah. Okey, cikgu harap kamu ingat balik sebab dia simple je yang ni. Yang ni kamu kena ingat sampai form 3. Okey. So form 3 cikgu dah tak ulang dah. Dia tak ajar dah tajuk dia. Kamu kena ingat balik. Okey, so kita tengok. Okey, sebelum nak jawab, kamu nak kena tahu. Yang ni cikgu ulang balik. Baca soalan. Baca arahan tu betul-betul. Okey, arahan tu yang dia dekat atas bahagian soalan tu baca. Okey, baca soalan dengan teliti. Dia nak apa? Dia nak bearing ke? Dia nak panjang ke? Dia nak jarak ke apa? Kamu kena tengok. Okey, lepas tu kamu nak kena gariskan kata kunci. Nanti cikgu tunjuk lah. Macam bahagian A hari tu lah. Okey, bahagian A pun macam tu juga. Kamu kena gariskan kata kunci dia. Okey, yang seterusnya kamu kena bulatkan kata tugas. Tapi kat sini cikgu kotakkan dia. Kata tugas tu yang kat depan tu. Terangkan, jelaskan, berapakah. Macam tu lah kata tugas. Okey. Lepas tu kamu kena tengok markah. Markah dia 2 ke? 4 ke? 6 ke? Tapi bahagian B selalu markah dia 1, 2, 3 atau 4. Maksimum 4 markah. Okey, bahagian B ni. Okey, last kali. Kamu nak kena rangka jawapan sikit. Okey, bahagian yang D dengan E tu kamu nak kena rangka jawapan sikit. Okey. So inilah panduan dia. Kamu kena ada pengetahuan tentang macam mana nak jawab soalan ni. Okey, so kamu tengok kata tugas Kata tugas tu apa benda? Kamu belajar BM kan? Cikgu Siti Aminah ajar kamu kata tugas. Okey, kamu tengok kata tugas yang simple macam apakah kan soalan dia tanya apakah maksud teknologi hijau. Macam itulah. Okey, berapakah jarak? Berapakah bearing? Okey, senaraikan 3 kesan. Senaraikan 3 faktor. Itulah. Okey, nyatakan maksud atau nyatakan 3 ciri fizikal. Macam tu. So kamu tulis dia punya fakta saja. Dan namakan 3 ciri iklim di Malaysia. Okey. Labelkan kawasan pertanian di Semenanjung Malaysia. Label, kamu kena tanda kat peta tu. Kan kena pastilah. Okey, kena pasti. Last kali kan beri maksud. Berikan maksud pemanasan global contohnya kan. So semua ni kamu tulis fakta sajalah. Okey, bagi fakta dia saja kamu dapat markah. So bahagian B ni dia simple. Dia tak meleret-leret macam esei tu tak ada. Okey, ada soalan nak tanya? Ada tak? Tak ada? Okey, cikgu tuliskan. Boleh nampak, boleh dengar semua kan? Okey, kalau tak nampak, kamu tulis dekat chat tu, kawan kamu tolong jawab. Sebab cikgu tak nampak. Bila cikgu share screen, cikgu tak nampak yang Google Meet yang kamu tulis apa-apa tu, cikgu tak nampak. Siapa nak masuk pun cikgu tak boleh nak admit dia. Sebab screen cikgu adalah full ni. Full presentation. Okey. So, kamu tengok, soalan dia tanya macam ni.
Tapi selalunya soalan A dia tak tanya yang ni. Dia tanya contoh macam berapakah bearing, berapakah jarak, berapakah macam tu. Tapi cikgu nak linkkan dengan yang kita belajar tadi kan. RG tu cikgu bagi soalan ni. Yang ni biasanya dalam soalan B ataupun C macam tu. Okey, so kamu tengok soalan dia. Okey, dia nak tanya ciri fizikal kat sini kan. Ciri fizikal dekat RG mana. Okey. Okey, kejap. Kat sini cikgu lupa nak letakkan, nak highlightkan nyatakan ni. Kata tugas dia adalah nyatakan. Okey. So nyatakan 3 ciri fizikal di kawasan rujukan grid 4 angka RG 3152. So markah dia adalah 3 markah kat situ. Kejap cikgu pakai. Okey, markah dia 3 markah. Kat sini kamu kena tengok. So, maksud dia kamu kena tulis 3 lah. Oh, kamu nak salin ke? Kamu boleh juga. Tapi yang ni saya rasa tak payah salin. Sebab peta tu, peta yang cikgu tunjuk tu adalah peta cikgu. Okey. Nanti kamu bagi faham dulu. Yang penting kamu faham. Okey? Nanti ada yang bahagian yang kamu salin tu nanti cikgu suruh kamu salin. Okey, so kamu kena bagi 3 lah kat sini. Ingat lagi tak? Okey, ciri fizikal ni. Nanti kamu tak ingat apalah benda ciri fizikal. So, kata tugas dia adalah kamu nyatakan je lah. Tak payah buat esay ya, tak payah. Okey, kamu tengok peta Kuala Kurau. Yang ni buku teks tak ada. Sekarang kamu pay attention yang screen cikgu dulu. Okey, lepas tu baru cikgu suruh kamu cari kat buku teks. Kamu tengok ini adalah peta topografi. Peta topografi yang keluar untuk form 1, form 2 macam ni. Tapi PT3 bukan yang ni tau. Yang PT3 punya bukan yang ni. Yang tadi tu, yang lebih complicated tu. Yang ni yang modified, yang simple. Okay, so kamu tengok. Tadi soalan tu nak kamu cari ciri fizikal di RG 3152 kan? Okay, kamu tengok kat mana 3152 ni? So, kamu tengok sini nampak tak? 28, 29, 30, 31, 32 kan? Okay, so kamu tengok 31 lah sini. Okay. So, 31 kat sini. Nampak? 31. Okay, so 31 kat situ. Okay, 52 kat sini. Sebelah sini. Ni 51, 52, 53, 54 ke atas ni garisan utaraan. So, 52 kat situ. So, dia bertemu di mana? 31 dengan 52 ni bertemu dekat sini kan? Kat situlah. So, RG ni adalah di sini. Kat kampung Jambu tu. Okay. Nanti kamu kena cari di kawasan ni. Semua kawasan ni sahaja ciri fizikal. Jangan cari kat sini. Jangan cari kat sini. Salah. Okay. So, kamu tengok. Kamu nak kena cari ciri fizikal dekat kotak ni. Okey, boleh faham tak? So, yang ni kamu kena tahu sampai tahun depan. Sampai tahun depan, cikgu form 3 dia tak ada masa dah nak ajar benda ni. Okay, sebab yang ni adalah tajuk form 2. So, kamu kena tahu sekarang. Ingat. Kamu ingat yang ni lah. Ni, kamu ingat yang ni. Kamu ingat dia bertemu di sini. Di titik bahagian barat daya ni. Okay, so area sini semua adalah area untuk RG 4 angka. Kalau dia kata titik, contoh titik kat sini kan. Titik kat sini. So, kamu cari dalam ni lah. Okay, boleh faham tak? Okay, ada soalan nak tanya setakat ni? Kamu kena pay attention tau. Sebab sekarang kamu tak payah salin. Sebab kamu nak salin macam mana? Peta ni yang cikgu punya. Nanti buku teks tu kamu boleh tengok. Okay. So, kamu tengok ciri fizikal. Ciri fizikal ni semula jadi ke buatan manusia? Semula jadi. Yang ingat ciri fizikal. Fizikal kamu tu. Macam kamu, fizikal body kamu tu kan. So, yang ni adalah semula jadi. Kalau yang ciri budaya, budaya tu orang buat. Okay, buatan manusia. Ciri fizikal kalau
orang semula jadi dia macam contoh macam apa? Sungai kan? Sungai, hutan, kontur, lagi apa? Paya bakau, yang macam tu lah. Bukit tu semua. Fizikal. Kalau yang ni macam jalan kereta api, pertempatan, kilang, stesen, jambatan ni semua ni. Yang kat sini semua ni adalah ciri budaya. Yang ni kamu kena tahu. Form 3 pun cikgu dah tak ajar dah. Sebab kamu belajar form 1 yang ni. Okay, so kamu tengok Yang tadi ni cikgu zoomkan. Zoomkan untuk bagi dia jadi besar kat sini kan. Okay, kamu tengok So, kamu nak cari ciri fizikal ke, ciri budaya ke, kamu nak kena tengok petunjuk. Tunjuk kat tepi tu. Yang peta topografi tu banyak tau, sangat banyak. Kamu tengok pun pening kepala. Yang ni simple. Okay, so kamu tengok petunjuk dia. Okay. Soalan dia nak ciri fizikal. Ingat, tadi soalan tu dia nak ciri fizikal kan? Okay, boleh tak kamu bagi tahu ciri fizikal dia apa? Kat sini? Okey, cikgu buat tanda kat sini. Kamu tengok yang warna biru tu apa benda? Biru panjang tu? Sungai. Okey, sungai. So kat situ kamu tengok dekat petunjuk ni kan dia ada sungai kan? Ni. Tu, dia ada sungai. So betul lah. So kamu catatkan dekat tepi tu. Catatkan tepi. Tu yang cikgu bagi panduan tadi, kena buat merangka jawapan. Okey, sungai lagi. Kamu tengok yang ni. Yang macam bunga-bunga tapi warna hijau. Okey, hutan. Okey, kamu tengok yang itu adalah hutan. So memang adalah hutan. Salah satu cara lagi, kamu tengok kat petunjuk ni. Kamu tengok petunjuk, kamu highlight dulu mana ciri fizikal. Okey, highlight. Tapi tak semestinya sungai dengan hutan ni ada dalam RG ni. Faham tak? Sebab tu kamu tak boleh ambil jawapan yang ada kat petunjuk ni pergi terus tulis. Sebab mana tahu kontur sungai ni dia tak ada dekat RG ni. Dia duduk RG lain. So kamu salin kat sini, salahlah jawapan kamu. Okay, sebab tu kamu nak kena detect area ni sahaja. Jangan pergi cari tempat lain. Okay, lepas tu kamu tengok, kamu tulislah hutan kat situ. Okay, lagi. Yang warna coklat-coklat ni apa? Yang Ni. kontur. Ni yang warna coklat ni kan. Okey. So yang ni adalah kamu tengok atas tu. Sini. Kontur. Kontur lah. Kontur ni dia macam bentuk muka bumi yang beralun. Contoh rendah, tinggi, 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 lagi tinggi kan. Sampai ke 100 lebih meter macam tu lah. Dia jadi macam bukit ataupun gunung. Okay, so kamu tulislah kat sini kontur. Okey, boleh faham tak? Boleh faham yang lain tu? Daniel tu semua boleh faham? Apa? Jen Yang, apa tu? Cikgu tak ingat dah nama. Nurin semua boleh? Boleh Kamu ni, mic ni ada ke tak ada? Orang ni ada ke tak ada? Okey. So, cikgu tunjuk. Nanti kamu tulis jawapan ni lah. Tapi sementara ni, cikgu nak kamu tengok juga ciri budaya dia. Okey, dalam petunjuk ni banyak ciri budaya dia tau. Padi sawah, jalan raya, jambatan, jalan kereta api, pertempatan, kilang, segala mak nenek ni semua ciri budaya. Tapi ingat, dalam RG ni ada ke tak ada? Kan, macam kilang. Ada ke? Kamu pergi tulis lah semua ni. Nanti salah. Kamu bagi lebih daripada 3, nanti salah. Okay, so kita tengok apa ada kat sini. Nampak kotak-kotak tu tak? Ni. Kotak-kotak ni kan? Ni apa? Okey, rumah ataupun bangunan ataupun pertempatan. Okey, so kita tengok ada tak kotak-kotak? Adalah pertempatan dia kan? Okey, so pertempatan. Dan kamu cari lagi apa lah kat sini? Agak-agak apa lagi kat sini? Sacun? Padi sawah. Okey. Kamu tengok yang warna coklat ni kan? Ni, yang ada dash coklat, dash ni. Tapi yang dalam ini cikgu zoom dia dah jadi blur lah. Dia tak nampak. Okey. So yang ni adalah padi sawah. Ni, ada padi sawah kat sini. Okey, padi sawah. Kamu catat kat bawah tu. Okey, lagi? Apa lagi ada kat sini? Ya?
Getah. Getah. Bagus. Kamu tengok pokok dia kan. Getah ni pokok dia macam ni. Pokok dia macam ni. Okey. Ni pokok getah tapi bukan warna merah. Dia warna hijau. So kamu tengok ada getah sini? Ada. So kamu tulislah getah. Macam tu. Okey, boleh faham tak yang lain? Okey, cikgu harap kamu pay attention lah. Sekarang kamu nak kena ingat ni. Ciri fizikal, ciri budaya ni apa? Yang ni memang form 1, form 2, form 3 kamu kena tahu. Okay, basic lah. Macam kamu pergi sekolah, kamu tahu sekolah ada kantin. Sekolah ada padang. Macam tu lah, bila kamu belajar geografi, kamu kena tahu ciri fizikal, ciri budaya. Memang asas dalam geografi ni. Okay, ingat, fizikal ni semula jadi. Budaya ni buatan manusia. Okay, yang ni form 3 nanti memang akan ni. Okay, so kamu tengok. Okay. So kamu tengok balik soalan dia. Nyatakan okay, ciri fizikal DRG 3152. So kamu nak tulis macam mana? Kamu tulis kat situ lah sungai, hutan, kontur. Okay. So tengok kamu dapat 3 markah, full mark. Markah dia 3 kan. So cikgu tu akan tanda. Betul lah. So 1, 1, 1 fakta. Ini semua fakta. So dapat 3 markah. Okay, senang ke susah? Senang. Senang kan? Senang kalau kamu tahu ciri fizikal ni apa. Senang kalau kamu tahu macam mana nak cari RG. 4 angka. Kalau tak tahu, kamu akan jadi susah. So keyword dia kamu kena tahu ciri fizikal dengan RG lah. Okay. So cikgu pergi. Happy lah. Betul. Dapat 3/3. Okay, so kita tengok yang ni pula. Yang ni nanti kamu nak kena cari ukur. Okay, nanti cikgu suruh kamu ukur. Okay, soalan dia tanya berapakah? Berapakah? Okay, panjang landasan kereta api di Kuala Kurau. Di situlah di peta tu, the whole peta. Kadang-kadang dia akan suruh kamu kira bukan di the whole panjang tu tau. Panjang semua tu. Dia akan bagi daripada RG ni ke RG ni. So kamu kena cari. Pendek je dia punya tu. Okay. So kamu tengok. Nampak tak kat sini jalan kereta api? Nampak. Ni. Jalan kereta api ni biasanya macam ni lah. Bentuk dia panjang macam ni. Lepas tu dia ada ni. Dia ada garisan putus-putus macam ni. Tapi warna hitam. Ni jalan kereta api kat sini kan. So kamu kena tahu. So nampak ni jalan kereta api dia kat sini. So peta kurau ni lah. Ni lah peta kurau. So dia suruh cari panjang keseluruhan jalan kereta api ni. Okay, kalau dia kata dari RG52 ni, RG apa? 30 something ni kan. Kamu carilah dari sini ke sini. So nak cari jalan kereta api ni, panjang ni, kamu nak guna apa? Apa alat nak guna? Kamu nak kena guna pembaris. Sebab dia lurus. Kamu tengok jalan raya ni pun lurus. Boleh pakai pembaris. Kalau sungai ni boleh ke? Sungai ni boleh pakai pembaris? Tak boleh. Sungai ni kamu nak kena pakai benang. Ataupun kertas. Okay, dekat tepi kertas cikgu dah ajar dulu kan. Okay, sekarang ni tak payahlah. Tak payah guna kertas. Kamu ada pembaris. Okay, so kamu tengok. Kamu letak pembaris dia dekat sini lah. Cikgu tak letaklah pembaris ni. Okay, kamu letak pembaris dia kat sini. Okay. Ukur kat sini. Kamu nampak cikgu dah letak tu. Okay, ukur semua sampai ke bawah. Nampak? Ni. Okay, ukur semua ni. Straight. Garis lurus sampai ke bawah. Okay, dah ukur kamu tengok. Letak kat sini. Sampai kat sini. Okay, tengok berapa. Okay, dapat berapa? Nampak? Baca je kat pembaris. So, kamu tengok ukuran pada peta 16 cm kan? Ini agak lah. Cikgu ukur agak je dapat 16. Okay, sebab kalau lebih nanti pembaris ni tak cukup pula. So, yang ni agak je. Cikgu letak je ukuran dia.
bukan yang sebenar pun. Okey, contohnya dapat 16 kan? Adakah jawapan dia 16 cm ke? Betul tak? Panjang kereta api di Kuala Kurau ni 16 cm, betul? Betul ke salah? Sajun betul ke salah? Jawapan dia 16 cm. Tak tahu. Haris betul ke salah? Okey, jawapan dia salah lah. Mana ada 16 cm? Landasan kereta api kamu ingat 16 cm ke? Dari apa? Pulau Pinang ke Johor Bahru mana ada 16 cm kan? Okey. So kamu tengok skala kat bawah ni, nampak skala? Okey, skala setiap peta topografi ada skala. Cikgu tadi tak pergi detail apa benda fotografi tu, tak payah. Sebab kita tak cukup masa. So kamu tengok kat bawah tu dia ada skala 1/50,000. Okay. So kita kena based on this skala lah. So kamu tengok. Skala peta yang diberi adalah 1/50,000. Maksud dia 1 cm di peta ni sama dengan 0.5 km di permukaan bumi. Faham tak? Peta kamu seconet ni 1 cm kat sini je, 1 cm. 1 cm panjang ni je. Okay. Di muka bumi ni real punya adalah setengah kilometer. Ikut skala ni lah. Skala ni boleh jadi 1/100,000 kan. Tu 1 km lah. Okay, so nisbah skala ni adalah 0.5 km. So kalau 0.5 km kamu nak kena buat apa? Nurin, kamu nak kena buat apa? Kali ke, bahagi ke, campur ke, tolak? Nurin? Kena darab. Kena darab. Okey, bagus. So, panjang landasan kereta api. Okey, sekejap, cikgu padam sekejap. Dia dah apa? Dia dah mengganggu pula ni. Mengganggu pula lah ni. Okey. So, nampak tak? Nampak? Panjang landasan kereta api ialah 16 darab. Kamu panggil darab. Masa cikgu panggil kali. Okey, 16 darab 0.5 sama dengan 8 km. Okey, sama dengan 8 km. Macam tu lah. Okey, boleh faham tak? Kamu kena pay attention. Kalau kamu faham sekarang, sampai form 3, pejam mata pun boleh buat. Pejam sebelah je lah. Jangan pejam dua belah. Okay, so kamu dapat angka ni, kamu darab dengan skala dia. Skala dia kamu kena ingat lah. Kalau 1/100, 100,000 kan. Okay, janganlah pula pergi kali 0.5. Kena kali berapa? Kena darab berapa? Kalau 100,000, skala dia sini. Kena darab berapa? Tak tahu. Sajun, kena darab berapa kalau 100,000? Tak ingat dah skala. Skala tu bab 1. Skala ni boleh berubah tau. Dia boleh jadi 200,000, boleh jadi 150, boleh jadi 50. So yang ni adalah kena darab 1 lah. Darab 1 km. So akan jadi 16 km. So jawapan kamu dia bergantung pada skala. Berapa skala dia? Okey, ada soalan nak tanya tak? Sebelum cikgu pindah ke apa? Slide lain? Ada. Tak ada, senang kan? Okey, senang je. Okey, so kamu tengok. So macam mana nak tulis? Kamu tulis je lah. Markah dia 2 tau. 2 markah selalunya. Ini cikgu ambil soalan PT3 tu. Okey. Kamu tengok. Kamu tulis je. Jawapan dia 8 km. Tulis macam tu. Dapat 2/2 markah. Dapat full mark lah. Okey. Tengok. Kalau kamu tulis 7.9. Contoh kamu kira-kira kan. Kamu dapat 7.9. Ataupun 8.1 km. Agak-agak berapa markah kamu nak dapat? Maksud dia, kamu hanya dapat 1 markah je. Okey, kalau beza lah. Beza 0.1 je. Kalau kamu tulis 7.8. Dapat markah tak? Kalau ikut skema ni, tak dapat markah.
Okay. Cikgu ambil skema ni, yang PT3 punya skema tau, memang rigid. Dia nak markah yang tepat. 2 markah nak tepat. Kalau kamu bagi kurang sikit, dia bagi 1. Kalau dia bagi kurang, kamu bagi kurang lagi, dia tak dapat. Tapi di peringkat sekolah, okay, di peringkat sekolah, cikgu akan bagi betul kalau kamu tulis 7.8. Di peringkat sekolah lah. Macam exam mid-year macam tu. Akhir tahun tu cikgu bagi betul. Cikgu bagi 1 markah yang ni. Tapi cikgu tengok yang skema PT3 tak ada. Okay, dia memang nak jawapan yang tepat. Okay, boleh faham? Itulah. Kalau betul, seronok lah. Tak betul, tak seronok. Okay, so kamu tengok. Okay, yang ni pula. Yang ni, kamu nak tulis pun boleh, tak nak pun tak apa. Sebab jawapan dia dalam peta ni. Okay, kamu tengok. Soalan dia nak senaraikan. Kata tugas, senaraikan. Okay. Senaraikan apa? Kegiatan ekonomi. Okay, yang dijalankan di kawasan utara garisan utaraan 52. Okay, garisan utaraan 52 kat bawah. Markah dia adalah 3. So, kamu nak tulis apa kat sini? So, kamu kena tengok kegiatan ekonomi. Kat mana? Dekat sini. Okay. Kamu tengok. Ni peta dia. Sini nampak? 51, 52, 53, 54, 5 kan? So, kamu tengok 52 lah. Ni. Kamu tengok 52 ni. So, 52, inilah garisan dia. Nampak? Ini adalah garisan 52. Cikgu tulis ni tak lurus. So, sebelah utara dia adalah di atas. Okay. Semua di atas ni. Utara dia maksudnya area ni. Ni, area yang cikgu warna biru ni. Yang warna biru ni, semua area ni adalah area utara 52. Okey, boleh faham tak? Okey, so dia nak apa? Dia nak kegiatan ekonomi. Dia bukannya nak pekerjaan ke apa benda, tak ada. Dia nak kegiatan ekonomi. Ataupun dia nak ciri fizikal ke, tak ada. Okay, so apa kegiatan ekonomi kat situ? Cuba kamu tengok. Pertanian padi sawah. Okay, pertanian padi sawah. Di sini ada. Lagi, Sajun? Agak-agak. Pertanian padi sawah ada. Lagi? Pengangkutan kereta api. Pengangkutan kereta api. Okay. Sistem pengangkutan kereta api. Adakah dia kegiatan ekonomi? Kereta api ni dia ekonomi tak? Ataupun dia adalah jalan perhubungan? Pengangkutan dan perhubungan. So, jalan kereta api salah. Okay, tak boleh. Apa lagi jawapan kamu? Yang lain tu buka mic. Cuba jawab. Pelancongan. Pelancongan. Apa bukti dia ada pelancongan kat sini? Hutan. Oh, hutan. Masuk hutan tengok binatang. Pukul berapa dah? Oh, cepatlah. Okey, tak apa. Cikgu tunjuk. Hutan pun salah juga. Dia bukan under ekonomi yang dominan kat sini, Sajun. Okey, bukan dominan lah. So, kamu tengok ekonomi. Okey, kamu tengok pokok getah ni lah. Nampak tak pokok getah? Kat sini kan? Okey, sini ada pokok getah. So, kalau getah, ekonomi dia adalah menoreh getah ataupun penanaman getah. Kamu tulis je penanaman getah kat situ. Okey, boleh faham? Kita jual getah dapat duit, itulah maksud dia ekonomi. Kalau kereta api, jalan raya, jambatan tu bukan lah. Okey, lepas tu kamu tengok kat sini ada yang cikgu bulat ni, yang tadi kamu cakap apa, Sajun? Sawah. Sawah kan? Okey. Padi sawah. Padi sawah adalah penanaman padi lah. Ataupun penanaman padi sawah. Pun betul. Okey, last. Satu lagi. Ada apa? Industrial kilang. Ya, betul. Kamu tengok sini ada kilang kan? Kilang. So, sinilah. Nampak ni? So, sini ada kilang. Sebab tu kamu nak kena detail ni. Tengok. Semua mak nenek kecil-kecil ni apa benda ada kat dalam ni.
Okay, ada sekolah, ada bukit, ada kampung jambu, segala mak nenek tengok. So kilang. Ada kilang kat situ. So maksud dia perkilangan ataupun perindustrian. Okay, semua ni adalah ekonomi, ingat. Ekonomi adalah berkaitan dengan perdagangan atau perniagaan. Okay, so getah, padi, perkilangan ni adalah ekonomi. Kamu akan belajar detail ekonomi ni dalam tingkatan 3. Tapi pengetahuan untuk bahagian ni kena adalah. Okey, boleh faham tak? Itulah. So, kamu nak tulis. Okey. Apa jawapan kamu? Kamu tulis macam ni. Kegiatan penanaman getah, penanaman padi dan perkilangan ataupun perindustrian. Okey, so kamu dapat berapa markah? Penanaman getah tu 1 markah, 1 fakta. Penanaman padi tu fakta. Perkilangan tu fakta. So, kamu akan dapat 3 fakta. Markah dia adalah 3/3. Okey. Boleh faham tak? Senang saja sebenarnya. Kalau kamu tahu ekonomi ni apa. Okey, ekonomi kena tahulah. Okey, garisan utaraan. Bahagian utara bukan selatan. Okey, boleh faham? Ada soalan? Okey. Cikgu takut tak sempat. Okey, so cikgu pergi cepat. Sebab soalan PT3 tu dia tanya lagi. Okey, soalan PT3 tu dia tanya lagi. Jelaskan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di C1 tu. Di tadi tu. Okey, yang ni cikgu tunjuk cepat je. Sebab cikgu nak kamu kira nanti. Kamu tak payah tulis lah. Cikgu tunjuk cepat. Okey, kegiatan ekonomi tadi tu penanaman getah kan? Okey, tanaman getah. Apa faktor dia? Ditanya kenapa? Kenapa getah boleh ditanam di situ? Why? Kamu nak kena tengok kenapa. Sebab apa? Sana ada tanah beralun. Kenapa? Macam mana kamu tahu? Sebab ada apa? Sebab ada kontur. Kat situ ada kontur yang tanah dia tinggi, tanah dia rendah. Kontur tu macam ni. Macam tu. Tanah tinggi, rendah. Okay. Kalau tanam padi pula. Padi. Kenapa? Why? Tanah pamah, betul. Padi tu dia ada tanah pamah lah. Takkan tanam padi dalam air ataupun bukit kan? Atas bukit, atas gunung tu macam mana nak tanam padi? So ada tanah pamah. Lepas tu tanah rata. Lagi? Ada apa lagi kat situ Satun? Kamu ingat tadi? Ada apa? Ada sungai kan? Tanam padi nak kena ada air. So nak kena ada sungai. So ini kamu catat dulu. Catat dulu kat tepi-tepi yang kamu ingat. Okay, kamu ingat. Catat macam tu. Sebab sungai pengairan baik lah. Sebab dia dapat mengairi sawah padi. So kamu tengok. Kamu tulis je balik jawapan dia macam ni. Okay, antara faktor yang mempengaruhi kegiatan penanaman getah adalah tanah beralun. So kamu akan dapat 1 markah untuk tanah beralun ni. Okay, lepas tu. Penanaman padi sesuai dijalankan di kawasan ini kerana terdapat tanah pamah. Tanah pamah. 1. Rata. Huraian dia. Lepas tu ada air sungai. Untuk apa? Untuk mengairi sawah padi. So kat sini ada 3 fakta, 2 huraian. Tak kisahlah asalkan kamu tuliskan semua poin dia kan. Ni fakta, fakta. Fakta ni huraian, huraian. So, 3 fakta, 2 huraian dah 5. Markah dia berapa? 4. So, kamu akan dapat 4/4 markah. Okey, boleh faham tak? Yang ni memang dia akan tanya di bahagian D atau bahagian C. Kamu nak kena jawab panjang macam ni. Kamu nak jawab point pun boleh jugalah. Tapi lebih sesuai buat ayat macam ni. Okey. Yang ni memang sah dia akan tanya dalam PT3. Okey, lepas tu kita tengok. Sebab masa setengah jam. Sebab kalau cikgu nak buat latihan tu. Tapi nantilah kita tengoklah. Sebab takut tak sempat. Okey, kamu buka buku teks muka surat 26 sekarang. Okey. Kita nak ukur bearing sudutan. Yang ni lagi susah. Cikgu tak tahu kamu ingat ke tak lagi. Okey. Yang jarak tadi senang. Kita tengok bearing sudutan ni. Okey, kamu pergi cari jangka sudut. Okey, ada tak? Buku teks muka surat 26. Okey. So kamu tengok.
Okey, cikgu harap kamu boleh ingat macam mana nak pakai ni jangka sudut ni. Jangka sudut ni ada dua jenis. Satu yang separuh ni dan satu lagi yang bulat. Tapi samalah. Okey, kamu tengok. Atas ni arah mata angin, okey, utara, timur, barat, selatan, barat kan. Atas ni ingat kosong. Okey, sini 90 darjah ni. Cikgu lupa letak darjah kat sini. Okey, 180 darjah. Sini berapa? Sini? 270. Okey, 270. Sebab setiap sudut ni 90 kan. Okey. So atas ni dia pusing balik satu pusingan 360 lah. 360 darjah. Okey. So sebelah sini, kalau sebelah sini saja 180 darjah. Okey. Kalau sebelah ni saja pun 180 darjah jugalah. Campur 180 darjah. So jadi 360. Okey. Yang ni kamu kena tahu. Bila belajar benda ni, form 1. Masa form 1 dah belajar dulu. Okay, so kita tengok macam mana nak kira. Tengok cikgu dah buat ni dulu. Okay, semua orang pay attention. Siapa nak minum air, minum. Lepas tu kamu tengok. Cikgu dah lukis dah. Ni segitiga dengan bulat kecil tu. Soalan selalu dia tanya macam ni nampak tak? Soalan ini adalah soalan PT3 tahun lepas. Ukur bearing sudutan dari titik tu ke titik yang tu. Ni cikgu bagi contoh lah. Kamu nak ukur ni kan. Okay, sebelum tu kamu tengok dulu macam mana nak ukur. Tengok dari titik segitiga purple ni. Soalan dia tanya dari titik segitiga purple. Okay, tengok betul lah. Kamu kena highlight perkataan dari ni. Sangat penting. Kalau salah ke sini, terbalik jawapan kamu salah. Okay. Bila kamu tengok dari tu, nampak? Kamu nak kena buat cari arah mata angin di bahagian kotak, bahagian segitiga purple tu. Kamu kena buat macam tu. Okay, kenapa nak buat arah mata angin ni? Sebab kita nak tahu tadilah sudut tu. Sini kan kosong kan? Sini 90. Sini 180. Sini 270. So kita nak tahu. Lepas tu, kamu nak kena sambung. Nampak? Nak kena sambung dua titik ni. Sebab soalan dia tanya yang ni. Okay, sambung titik tu. Okay, setakat ni boleh? Boleh ikut? Boleh ikut tak? Nanti cikgu nak suruh kamu cari Okay. Lepas tu kamu letak jangka sudut tu lah. Dah buat macam ni. Titik ni kena tepat dekat tengah ni tau. Tak boleh bawah, tak boleh atas, tak boleh sisi, tak boleh luar ni tak boleh. Sini pun sama. Kena tepat tengah. So letakkan jangka sudut kat situ. Okay. Dah letak kena straight lah. Janganlah sengit pula. Cara letak macam ni. Jangan pergi letak macam mangkuk tu pula. Okay. So kosong kena kat atas. Nampak? Kosong tu. So nampak? Kosong kena duduk atas. Pelajar 10 orang. 7 orang letak salah. 3 orang je letak betul. Cara letak macam ni ya. Ingat subjek math ke sains ke sama je. Okay, ingat tengok kosong. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nampak? Lepas tu kamu tengoklah. Tengok garisan ni. Garisan kat luar ni, dia kena titik mana? Jangan bulat sampai 80, 90, 100 ni tak payah. Tengok titik ni. Garisan tadi tu, dia kena nombor berapa? So, situ kena nombor berapa? Nombor berapa tu, Zacun? Nampak? Straight. 70 kan? So 70 lah. Maksudnya bearing sudutan dari titik ni adalah 70 darjah. Bukan peratus. 70 darjah. Okey, boleh faham tak? Boleh faham? Kau semua dah? Ngantuk dah? Dah. Sauchun boleh ni apa? Chun Sam boleh? Yang lain tu cikgu tak ingat dah siapa. Damia semua tu. Ang Citong semua kan? Boleh. Boleh. Kalau kamu follow closely, tahun depan cikgu tak payah ajar. Soalan PT3 keluar, kamu sure dapat A punya. Sebab yang ni senang, dia macam matematik.
Okey, so kita tengok. Ni buku teks kamu lah, muka surat 26 tu. Okey, cikgu tanya kamu, berapakah bearing ni? Bearing simpang 3 Pekan Jabir RG 674 dari stesen trigonometri Bukit Oh RG 646034. Okey, jumpa tak? Kamu tengok dia suruh. Okey. Ni. Jumpa tak peta ni? Muka surat 26. Kamu nak kena kira tau, bukan cikgu kira. Nurin? Buka tak Nurin? Buku teks, muka surat 26. Yang lain tu ada tak? Kaisin semua ada? Okey. Sebab sekarang dah, sebab cikgu takut tak sempat. Okey. Semua dah buka. Sekarang mana kamu nak cari? Kamu tengok kamu cari dulu. Okey. Simpang 3 Pekan Jabir. Mana dia? Simpang 3 Pekan Jabir. Okey, nampak? Nampak situ tak? Tengok buku teks kamu tau. Sebab cikgu nak kamu letak jangka sudut tu kat buku teks. Okey. Sini ya. Simpang 3. Ni, nampak? Simpang 3 Pekan Jabir. Yang merah ni jalan raya. Do you know what is Simpang 3 or not? Simpang 3 adalah ni jalan raya. Sini jalan raya. Junction lah. T-junction tu. T-junction. Peta ni ada 2 T-junction. Dekat sini pun ada T-junction. Tapi T-junction yang ni yang dia nak. Okey, satu lagi. Bukit Oh. Dari stesen trigonometri Bukit Oh. Okey, Bukit Oh. Kamu tengok. Mana Bukit Oh? Jumpa tak buku teks? Jumpa? Sini. Nampak tu? Bukit Oh. Nampak? Okey, Bukit Oh kat situ. Bukit O janganlah pergi letak dekat huruf B ni pula. Atau huruf O. Kamu jangan tengok perkataan tu. Tengok stesen trigonometri. Okey, stesen trigonometri nampak ni. Yang 3 segi ni. Okey. So, itu dia. Tu dia punya tempat. Okey, semua dah jumpa ke? Semua dah jumpa? Ni semua diam je. Dah. Okey. Kamu kena pay attention. Cikgu dah bagi tahu. Kalau kamu pay attention hari ni, PT3 next year, cikgu tak payah buat ulang kaji pun, kamu dah ingat. Benda ni simple. Benda ni tak payah baca. Okay, memang simple. Okay, so kamu tengok dua-dua tempat ni kamu dah kena pasti. Tapi kamu tengok dia nak apa? Nampak tak perkataan dari? Yang cikgu tulis merah besar tu. Why so important? Memang sangat penting. Okay. Kamu tengok yang dari ni. Okay. So, bila dari, kamu nak kena carikan titik dia dari sini lah. Dari stesen trigonometri tu. Kamu kena buat tanda X kat sini. Okay, faham tak? Kita nak cari arah mata angin mula dari sini lah. Okay, so kamu sambung. Macam tadi lah. Sambungkan titik tu. Titik stesen tu dengan simpang 3. Okey. Okey, dah sambung Okey, cikgu tunjuk lagi sekali. Ni simpang 3, Bukit O. Okey, so kamu cari macam tu. Lepas tu connect, sambungkan titik dua-dua tu. Lepas tu buat apa? Sacun, lepas tu buat apa? Guna jangka sudut untuk cari dan Okey, lepas tu kamu cuba letakkan jangka sudut dekat sini lah. Jangan pula letak dekat simpang 3 sebab soalan dia nak dari stesen trigonometri. Okey, semua orang letak? Semua orang letak jangka sudut. Cikgu nak tanya. Siapa tak boleh jawab? Tak dapat gula-gula. Okey, cuba letak. Cuba kamu gariskan. Sacun cuba. ya. Cuba buat dekat buku kamu.
Yang lain pun cuba buat juga. Sudah? Agak-agak Okey. So, kamu tengok cara baca macam tadi lah. Okey, kamu tengok kat sini ya. Dia punya garisan dia kat situ tau. Garisan dia kat sini. Nampak garisan dia? Okey, kamu baca dari atas. Sebab apa? Atas tu kosong. Okey, Syarjun dapat berapa? Kamu semua dapat berapa? Ya? Kamu dapat berapa? 78. Ya? 78. Oh, kamu dapat 78. Dalam buku kamu lah. Okey. Okey, kamu dapat 77. Okey. Lepas tu apa? Siapa lagi? Yang lain tu buka mic. Siapa yang dah dapat jawapan tu berapa? Yang dalam buku tu. Dalam buku kamu. Bukan ikut skrin cikgu. Cikgu lari lah sebab saya dah enlarge. Saya dah zoomkan peta ni, memang dia lari lah. Dalam buku kamu tu cikgu nak tahu. Berapa? Pelajar lain ada buat tak? Hari ni cikgu guna ni. Next time cikgu akan guna tu. Apa? Pedek tu. So kamu buat direct dalam ni. Lepas tu kita tengok jawapan. Hari ni cikgu tak sempat. Cikgu tak sempat nak buat pedek tu. Cikgu. Berapa? 83. Okey, kamu dapat 83. Okey, Asfar ke? Ya, saya. Cikgu dah kenal dah suara. Bagus, kamu buka je mic macam Asfar. Buka mic bagi tahu kat cikgu. Sebab cikgu tak nampak. Tak nampak kamu sekarang. Okey? 83. Yang lain? Yang lain siapa ada mic? Chun Sam tak ada protector. Yang lain tu? Jia Ying? Cikgu baru ingat. Jia Ying ada tak? Kamu dapat berapa? Kamu kena try tau. Tahun depan cikgu form 3 tak sempat dah nak ajar. Sebab benda ni adalah form 1. Yang ni kamu belajar form 1. Form 1 pun mesti dah lupa dah. Haris? Kira tak? Okey. Tadi Asfar kata, so kamu tengoklah cara nak kira tu kan. Okay, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dia dekat dengan 80 kat situ. Tapi janganlah tulis 80 pula. Tengok ni, 1, 81, 82, 83. Ini yang skrin cikgu ni sebab cikgu dah zoom. Saya dah zoom dia jadi besar. Dia tak sama macam buku teks. Okay, tapi kamu ikut yang buku teks tau. Okay, so kamu tengok sini adalah 83. Ikut jangka sudut dengan apa skala ni. So, dapat 83 lah. Senang ke susah? Kalau susah lagi, tak ada dah lah benda yang senang sebab memang simple kan. Okay. So, macam mana nak tulis jawapan? Nak tulis jawapan, kita tengok balik dia tanya, berapakah bearing simpang 3, Pekan Jabir, RG bla bla bla, dari stesen trigonometri Bukit O, RG bla bla bla. Okey, kamu tulis je 83 darjah. Dapat 2 markah. Kamu jangan pergi tulis 83 darjah Celsius tau. Kamu pergi tulis 83 darjah Celsius, cikgu tu akan bagi salah 0/2. Jangan pergi tulis darjah Celsius ni. Ini adalah suhu hujan, suhu panas. Okey, panas ke sejuk. Okey, kalau kamu tulis 82 darjah, okey, atau 84 tinggi kan? 84 tinggi 1, 82 rendah 1. So kamu akan dapat, maksudnya tambah 1 lah. Kamu dapat 1 markah. Yang ni ikut skema tahun 2019. Okay. Tapi kalau exam biasa yang kat sekolah tu, akhir tahun, pertengahan, ujian tu semua, cikgu akan bagi 2 markah juga yang ni. Kamu tulis 83, betul lah 2 markah. 82 pun dapat. Okay, 84 pun sama juga. Kalau kamu tulis 81, baru cikgu bagi 1 markah. Kalau kamu tulis 85, baru cikgu bagi 1 markah.
Tapi yang ni cikgu ikut skema PT3 yang lebih strict. Okey, boleh faham? Boleh? Sementara nak tamat, kita buat satu game nanti. Okey. So, kalau betul, great job. Yang ni tak susah tau. Cari bearing ni macam matematik. So, kamu dah score dah, dapat 2 markah. Okey, geografi kamu boleh lulus dengan senang. Okey. So, yang ni salah satu cara. Okey, satu lagi, sudut yang lebih besar dari 180. Kan? Kamu nak cari macam mana? Sebelum cikgu pergi ke next, ada soalan nak tanya tak? Okey. Tak ada cikgu harap kamu pay attention sebab kali ni next time cikgu akan suruh kamu buat dalam PDF tu baru cikgu nampak. Sekarang cikgu tak nampak kamu buat kat teks. Okey, sekarang kamu tengok terbalik soalan dia terbalik. Dari titik hitam ni pula, dari titik dot tu pula. Tadi soalan dia tanya dari 3 segi kan? Sekarang dia terbalik. Okey, so kamu nak kena buat di sini pula, nak cari arah tu kat situ. Dekat titik bulat hitam tu. Okey, dia terbalik. So kamu sambungkan samalah. Sambungkan sama. Okey, lepas tu kamu letak jangka sudut sebelah sini. Okey, letakkan jangka sudut sebelah kiri ni. Sebab apa? Sebenarnya kamu tak payahlah letak sebelah sini. Kalau satu garisan lurus, berapa darjah? Sacun? Sini, satu garisan lurus tu sebelah sini berapa? 180. Memang 180 dah. Okey, satu garis lurus jangka sudut tu memang 180. So kamu tak payah carilah. Sebab sekarang garisan dia kat sini. Titik dia kat sini. Kalau sebelah sini tak payah cari. So kalau sebelah sini kamu tengok, mulakan kosong tu di bawah. Jangan pula mula kosong kat atas ni. Faham? Jangan pula kira 180, 170, 150. Mana orang jalan ke belakang kan? Mana orang kira ke belakang? Dia nak kira ke depan. So, kosong bermula di bawah. Sebab kita nak cari sudut ini. Kita nak cari sudut ini. Okay. So, kosong 10, 20, 30, 40, 50, 60. Titik ni just nice kena pada 60 tu. So, sini adalah 60 lah. Okey, boleh faham? Boleh tak? Kamu cari sini ke sini. Sebab sini sudah dapat 180. Okey. So, adakah jawapannya 60? Jawapan dia 60. Kamu tulis kat sini. Jawapan dia 60 darjah. Betul ke salah? Salah. Jawapan dia salah. Bukan 60 jawapan dia. Jawapannya adalah 180 ni, yang ni, kena tambah dengan 60. Sebab apa? Sebab kita nak cari sini ke sini. Macam tu. So, jawapan dia 240. Okay, so ini adalah jawapan dia. Sebab dalam soalan PT3, mana kita tahu dia suruh cari titik tu sini ke, sini ke, sini ke, sini ke kan? Kita tak tahu. So, kita kena get ready dengan pengetahuan sudut mana pun kita boleh dapat jawapan. Okay, sebelum kita nak jawab soalan tu, ada soalan tak nak tanya? Tu. Ya. Dia tambah untuk bahagian yang kiri dia. Ya. Dia tambah untuk sudut yang lebih daripada 180. Kan jangka sudut kamu kan macam ni kan? Macam tu kan? Kosong, sini 90, sini 180 kan? Macam tu. So, kalau sudut sebelah sini, kamu letak sini je lah, letak macam ni. Tapi kalau titik dia macam ni, lebih daripada 180, kamu kena letak sebelah ni dan kamu kena campur. Boleh faham? Boleh. Kalau orang matematik, dia ada banyak cara. Orang yang bijak pandai matematik tu kan, dia tahu satu lagi cara, dia cari sudut ni. Cari sudut ni, lepas tu
360 tolak sudut ni. Faham tak? Nampak tak sini? 0, 10, 20, 30, bla 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 kan? So 120. Sudut ni adalah 120. So dia akan buat 360 tolak 120. Macam tu lah. Tapi tak payah kamu pening-pening kepala. Ikut cara ni. Okay, kalau sudut dia lebih daripada straight, okay, so kamu guna tambah. Nanti kita tengoklah soalan dia. Okay, ada lagi soalan nak tanya? Aswa ada lagi nak tanya? Tak ada. Okay, bagus. Aswa tak faham tanya. So kita tengoklah soalan dia. Okay. Berapakah bearing station trigonometri Bukit Oh bla 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 tu dari simpang 3 Pekan Jabil? Yang tadi itulah. Tapi dia terbalik. Faham tak? Soalan dia macam tu. Dia nak terbalik pula. So kita tengok. Okay, bearing station ni dari simpang 3, tapi kamu nak carilah titik RG tu kan. Cikgu tak nak pergi dah RG. Okay, markah dia 2. Kamu tengok, susah payah nak kira, markah dia 2 je. Okay. So tengok balik buku teks kamu tu. Buku berapa dah? 10 minit. Okay, buku teks kamu sama juga yang tadi tu. Okay. Stesen trigonometri Bukit Oh kat sini kan? Kat sini. Okay. Simpang 3 Pekan Jabil tu kat sini. Situ. Tempat tadi tu juga. Tapi masalah dia, beza dia adalah dari tu dekat simpang 3 ni pula. Tadi dari dia dekat Bukit Oh, sekarang dari kat sini. Kalau dari kat sini, kamu nak kena letak tu. Kamu nak kena letak apa? Arah mata angin tu kat situ. Nampak? Nampak letak situ lah. Okey, Chun Sam, kenapa cikgu nak letak arah mata angin kat sini? Kenapa cikgu nak letak arah mata angin kat sini? Kenapa? Ni? Chun Sam, kenapa? Kenapa cikgu nak letak cross kat sini? Pangkah kat sini? Atau huruf T? Chun Sam tahu tak? Yang lain siapa nak tolong jawab? Kenapa cikgu letak tanda tu kat sini, bukan kat sini? Kenapa? Kerana simpang 3 Pekan Jabil. Bagus. Apa ni tolong jawab. Sauchun tolong, Sauhe tolong jawab. Okey, sebab dari, nampak dari. Sebab tu cikgu selalu nak bagi tahu kat kamu dari ni kena tengok dari mana. Okey. Lepas dah buat dah arah mata angin, senang je lah. Sambung je lah. Sambung je titik tu. Kalau tak sambung, kamu nak tahu macam mana kan? Dah sambung, letak je jangka sudut. Letak jangka sudut sebelah sini. Sebenarnya perlu tak letak? Perlu tak letak jangka sudut sebelah sini? Tak perlu kan? Sebab sebelah sini memang dah 180. Tapi cikgu letaklah nak tunjuk kat kamu betul ke? 180. Betul lah sebab sini kosong. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 180. Kan? One straight line ni adalah 180. Matematik pun sama. Sains pun sama juga. Kamu nak kena cari benda ni juga. Tapi bukan jawapan dia 180. Sebab sini titik dia. Titik stesen tu kat sini. Belum sampai. Kamu nak cari ni. Kamu nak kena cari titik ni. Cari sudut ni. Nampak? Sudut ni kamu nak kena cari. So sudut ni berapa? Siapa ada buku teks tu kamu boleh cuba. Okay. So cikgu tunjuk balik. Okay. Buat macam ni. Sambung. Lepas tu letakkan jangka sudut tu sebelah sini. Okay. Letakkan sebelah situ. Buku teks kamu. Dah letak. Okay. Kamu ambil embaris. Letak je kat situ. Buku teks kamu. So, kamu nak cari sudut ni tau. Kamu nak cari sudut ni. Ni. Sekejap Okey, sini sebelah sini 180 lah. Tak payah cari. Okey.
Sekarang kamu nak cari sudut ni. Nampak? Ni. Sudut ni. Okey. Tugas kamu nak cari sudut yang baki ni. Ni, sudut ni. Boleh nampak? Cikgu highlight kan? Okey, sementara cikgu nak color-color ni. Cuba kamu cari kat buku teks. Cikgu nak highlight bagi kamu nampak. Ini adalah sudut yang kamu nak kena cari. Sementara cikgu color habis warna merah ni. Okey, kamu letaklah. Kamu carilah kat buku teks kamu tu. Haris cari ya. Nurin. Siapa lagi tu? Sirus tak ada. Ni nampak. Cikgu dah color. Sementara tu color. Cikgu nak tanya berapa sudut ni. Nampak? Sudut yang berwarna merah ni. Okey. Dah dapat ke markah? Dah dapat ke jawapan? Jason? Dapat? Okey. Sauhir berapa Sauhir? Sudut tu kamu dapat berapa dalam buku teks? Semua sibuk mencari ya, tak dapat nak cakap. Okey. So macam tadilah cikgu tunjuk kan. Kosong di sini. Kosong kat situ. Kosong, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 kat situ. Lepas tu tak boleh lah sebab line tu kat sini. Line dia kat sini. Okey, so kamu cari. Berapa buku teks, Sacun? 72. Buku teks 72. Okey, Asfar dapat berapa buku teks? Asfar dapat berapa dalam buku teks? Yang lain cari tak? 73. Okey, dalam buku teks kamu dapat 73. Okey. Sacun dapat 72. Asfar dapat 73. Okey, yang lain? Yang lain dapat berapa? Cikgu nak catat kat sini. Yang lain dapat berapa? On mic bagi tahu. 72, 73 lagi. Yang lain kira tak? Berapa? 83 tu. Berapa? 83. Oh, dalam buku teks kamu dapat 83? Tak, saya ukur dekat komputer ni. Oh, ukur kat komputer. Okey. Ukur kat komputer. Okey, tak apa. Okey, 83. Tu siapa? Haris ke? Okey, seorang lagi. Okey, seorang lagi cikgu nak. Seorang lagi. Kamu dapat berapa? 78. Ya? 78. 78. 78. Angka dia beza. Okey. Yang ni kamu kira buku teks ke, Sacun? Ya. Okey. So buku teks ada 72, 73, 78 kan. Ni beza banyak ni. Okey, tak apa. Yang tu yang beza banyak ni tak apa. Yang tu kamu ukur mungkin sebab kamu punya cara kamu letak tu salah. Nanti kita tengok. Okey, so kalau ikut yang komputer ni, skrin ni, sebab cikgu dah zoom. So peta ni dia lari, dia tak sama. Dia tak sama saiz macam dalam buku teks. Okey, kita tengok Haris kata 83 kat sini. Betul tak? Okey, 80, 81, 82, 83. Line ni kena tepat-tepat pada titik 83 darjah. Okey, dia kena tepat pada titik 83 darjah. So, adakah jawapannya 83 darjah? Haris, jawapan dia 83 ke? Apa jawapan dia? 83. Jawapan untuk soalan ni 83 darjah ke? Oh, betul. Okey, Sauchun, jawapan dia adakah 83 darjah, Sauchun? Ya. Jawapan untuk soalan tadi tu. Kan cari berapakah bearing station trigonometry dari
simpang 3 tu. Adakah ini jawapan dia? Bukan. Okey, Sacun kata bukan. Asfar, adakah ini jawapan dia, Asfar? Adakah ini jawapan dia? Jawapan untuk soalan tadi tu, betul tak? Bukan sudut. Sudut betul lah. Jawapan dia cikgu nak tanya. Betul tak, Asfar? Apa cikgu, saya tak dengar tadi. Masih panggil. Okey, maksud cikgu, adakah jawapan untuk soalan tadi tu, soalan tadi kan tanya dari stesen ni ke Bukit Oh kan? Adakah jawapan tu 83 darjah? Betul kot. Oh, betul kot. Okey, so Sauchun kata bukan. Sauchun kata bukan 83. Haris kata 83. Tapi cikgu, Hasfah. kalau kira daripada phone ni, memang 83. Yelah. Sudut ni adalah 83 kan? Sudut ni adalah 83. Soalan cikgu tanya, adakah jawapan untuk soalan tadi tu 83? Jawapan tadi ni. Jawapan tu. Adakah 83? Soalan dia tanya apa? Soalan dia tanya, berapakah bearing stesen trigonometri ni dari simpang 3 Pekan Jabir, dari sini, dari titik ni. So tu soalan dia yang kita duk cari ni. Dari sini. Adakah jawapan dia 83? Nurin? Kita nak tengok siapa nak dapat gula-gula ni. Ya ke tidak? Senang. Ya ke tidak? Aswa kata. Oh, kamu tak tahu dah. Okey. Nurin tak tahu. Haris kata ya. Aswa kata ya. Sauchun kata tidak. Yang lain? Atas pagar. Okey, kita tengok. Apa jawapan dia? 180 tambah 83 sama dengan 263. Betul? Betul tak, Sauchun? Sauchun betul? Ya. Betul? Betul tak? Faham? Faham tak? Soalan ni kita nak cari dari kosong ni. Nurin, kita kan nak cari dari kosong ni sampai ke sini. Sampai ke sini. Ni area warna merah ni kita nak cari. So sini dah 180 kan? Sini dah 83. Kenapa kita nak cari sudut ni? Sebab kita nak tahu garisan ni, titik ni. Okay, so kamu kena tambah lah. Macam cikgu ajar tadi tu, kena tambah. Kalau lebih daripada 180. Sudut ni memang lebih lah. Okey, Asfar faham? Faham cikgu? Dah faham kan? Ya. Haris? Faham tak, Haris? Faham. Okey. Haris dah faham. Nurin pun dah faham. Yang lain pun faham juga. So ingat, ini adalah matematik tau. Ini adalah matematik. Bukan geografi. Tapi dia ada dalam subjek geografi. So ingat, kalau sudut dia lebih daripada 180, kamu kena tambah sudut tu. Okey, so macam mana kamu nak tulis? Berapakah bearing station trigonometri Bukit O dari simpang 3 ni? Tu dari. Okey, kamu tulislah. 180 tambah 83, 263. Okey. Kalau kamu tulis 162, kamu tulis kurang 1 ataupun 164. Okey. Yang ni kamu dapat 1 markah lah. Kamu tulis jawapan yang betul, dapat full mark. Tulis kurang 1, lebih 1, dapat 1. Okey. Tapi kalau kat sekolah, cikgu tetap bagi markah juga. Walaupun beza 1. Ini skema PT3. Mungkin dia ubah, cikgu tak pastilah. Cikgu ambil skema punya. Tapi yang penting buat bagi tepat. Okay, so markah dia 2. Okay, boleh faham tak? Actually tak susah tau. Yang penting kamu kena faham and pay attention. Sebab tu masa cikgu explain tu, kamu kena pay attention. Kalau kamu dah terlelap ke terlena sekejap, kamu hilang dah step tu. Yang part tu, habis. Kamu dah tak faham.
Okay, tapi pelajar yang memang pandai matematik, no problem yang ni. Okay, maksud dia macam ni. Kalau titik tu sini, okay, kamu nak cari dari sini, okay, sini kan. Dia dah lebih daripada 180. So, kamu kena tambah lah. Kalau sudut dia kat sini, sudut dia kat situ, sini, kecil je, tak payah. Okay. Maka tamatlah hari ni.